Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada para pendengar kisah waktu malam. Tu dia, sedar tak sedar bulan Ramadan dah pun berlalu dan sekarang ni pula kita sedang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan maaf zahir dan batin, moga-moga Ramadan yang berlalu merupakan Ramadan yang terbaik dan moga-moga kita diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun hadapan, insya-Allah. Jadi, bagaimana dengan raya anda semua? Untuk tahun ni, saya tak balik kampung. Sebabnya, tahun lepas saya dah balik. Jadi, tahun ni, aku beraya dekat belah isteri aku. Isteri aku dekat KL, mak mertua aku duduk kat KL. Jadinya tahun lepas aku beraya ke KL lah. Tahun lepas aku dah balik beraya dekat Perak, iaitu dekat kampung aku. Okay, jadi macam biasa, kehadiran aku di sini macam biasalah, macam yang korang tahu, untuk menceritakan kisah seram dan misteri. Tapi sebelum tu macam biasa, aku nak ingatkan segala kisah seram dan kisah-kisah yang aku akan cerita ni hanya merupakan kisah.
kisah hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub ataupun jangan terlalu percaya. Jangan mudah percayalah sebenarnya cerita. Anggap sajalah ni macam kita nak tengok cerita seram semua. Anggap saja ini hanya sebagai hiburan semata-mata. Tapi andai kata kalau ada sebarang pengajaran yang boleh kita ambil, apa salahnya kalau kita nak ambil kan? Jadi aku tak nak melalu lagi. Inilah kisah yang diceritakan oleh Rijman. Yang pastinya Rijman ni adalah nama samaran, bukan nama sebenar. Okey, Rizman nak ceritakan kisah seram yang berlaku ketika dia di dalam perjalanan pulang ke kampungnya yang terletak di Ipoh untuk menyambut Lebaran pada tahun 2017. Okey, sebelum aku nak minta maaf dulu, andai kata kerana sebab sekarang ni aku tengah buat rakaman ni, sekarang hari tengah hujan. Andai kata kalau dengar bunyi bising sikit tu, aku minta maaf lah, itu bunyi hujan lah tu. Sebab aku dah cuba adjust sebaik mungkin. Okey, jadi kita teruskan dengan kisah Rijman ni. Okey, pada tahun 2017 tu, ketika ni Rijman masih lagi bujang lah, dia belum lagi berumah tangga. Rijman ketika itu dia menetap di area Segambut, Kuala Lumpur. Sebabnya dia bekerja di salah sebuah bank, cawangan bank berdekatan dengan Segambut lah waktu tu. Rijman tak nyatakan bank apa. Cuma waktu tu Rijman macam biasa sebelum raya kita adalah akan buat permohonan cuti. Macam Rijman dia ada buat permohonan cuti raya. Tapi majikan Rijman ni dia tak approve cuti Rijman tu. Bukan tak approve sebab apalah, bukan tolak terus cuti raya tu. Tapi majikan dia adjust cuti dia tu 3 hari lepas raya. Sebab asalnya Rijman minta cuti 3 hari sebelum raya. Tujuan dia minta cuti 3 hari sebelum raya tu sebab dia nak elak jam. Kepada korang, biasalah kan kita kalau nak balik raya, apa-apa raya, tak kisah raya haji, raya puasa, raya Cina ataupun raya Deepavali, kalau musim perayaan saja, highway Utara Selatan ke, highway Lebuh Raya Pantai Timur ke, jalan lama ke, tak kisah mana-mana jalan, kebanyakannya memang akan jam. Jalan yang tak jam ialah apabila jalan daripada luar Kuala Lumpur nak balik ke Kuala Lumpur. Jalan tu paling tak jam. Jadi siapa-siapa yang kampung dekat Kuala Lumpur tu, orang kata beruntunglah tak pernah pun menghadapi jam untuk balik ke kampung korang di hari raya. Okey, aku tak nak melalu lagi. Okey, jadi oleh sebab bos dia dah decide untuk bagi dia cuti 3 hari selepas hari raya, nak tak nak member pun terimalah. Hati dia pun orang kata adalah kecewa, tapi adalah orang kata macam gembira sikit. Pasalnya walaupun dia memang confirm kena hadap jam nak balik raya nanti, tapi sekurang-kurangnya dia ada 3 hari ekstra untuk dia spend time bersama keluarganya untuk berhari raya. Bagi dia, okey lah tu. Trafik tu biasalah, hadap je lah macam mana kan, daripada kau tak dapat cuti langsung. Jadi pejam celik hari yang ditunggu-tunggu pun dah tiba untuk dia pulang ke kampung. Okey, dipendekkan cerita, selepas sahaja dia bekerja pada hari terakhir tu, Rijman dia dah siap-siap dah barang-barang dia semua, dia dah segala baju keperluan dia, baju raya dah semua dia dah letak dalam kereta siap dah. Sebab dia plan lepas habis saja kerja, terus dia nak shoot terus bergerak balik ke Ipoh. Lepas dia pass out, terus dia bertolak terus ke Ipoh. Jadi guys, di sinilah kisah seram pertama bermula. Lepas sahaja dia masuk Tol Duta, tu, kejadian yang paling seram berlaku ialah
trafik dah mula slow mat. Baru masuk highway trafik dah slow. Nak tak nak memang kena redor je lah si Rizman ni. Memang seram dia kata. Mau tak mau, dia tetap kena hadap juga jam tu. Rizman cakap dalam perjalanan yang sepatutnya ambil masa lebih kurang 3 jam je daripada KL ke Ipoh. Tapi dia kata kali ni perjalanan dia rasa lebih 8 jam. Belum sampai-sampai lagi. Dah macam nak pergi Kelantan dah katanya. Trafik atas highway pula masa tu kadang-kadang perlahan, kadang-kadang laju sikit, kadang-kadang berhenti terus. Dan macam itulah orang kata. Jadi Rizman ni dia dah readykan dah segala jajan dalam kereta dia untuk dia buat kudap-kudapan supaya dia tak adalah mengantuk sangat time masa untuk masa memandu nanti. Yalah, dia balik seorang kan, macam yang aku kata tadi. Dia ni tak ada teman lagi, bujang lagi waktu tu. So memang dia seorang je dalam kereta. Sambil tu jugalah dia layan takbir raya yang tengah berkumandang daripada dalam radio yang menandakan esoknya dah raya. Okay guys, setelah berjam-jam dia memandu dalam keadaan trafik yang macam siput tu, bak kata Rizman, akhirnya dia hampir sampai ke area Gopeng. Dah dekat dah tu dengan Ipoh. Trafik area Gopeng ni memang macam siput kata Rizman. Kadang slow, kadang berhenti. Sampai Rizman pun dah rasa bosan dah dalam kereta tu masa tu. Sambil-sambil bosan tu, mata dia melilau lah tengok keadaan sekeliling. Dia tengok kereta kiri, dia tengok kereta kanan. Sampailah mata dia, tiba-tiba mata dia terpandang dekat satu kereta Myvi putih yang berada di lorong sebelah kiri Rizman, dekat bahagian depan dia sikit. Dia perasan cermin kereta tu tak bertinted, jadi dia jelas boleh nampak bahagian dalam kenderaan tu. Dia nampak dekat bahagian belakang, tempat duduk belakang, ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang duduk di bahagian belakang. Duduk diam je sambil tunduk. Dan dia nampak juga dekat bahagian pemandu ada seorang juga perempuan juga sedang duduk. Dan confirm lah kan yang tu pemandu. Jadinya dalam kereta tu ada 2 orang dalam kereta tu. Pada awalnya dia hairan juga, kenapa kawan perempuan seorang ni tadi duduk belakang. Biasanya kalau kawan duduk depan lah kan. Biasanya kalau contoh kalau kita naik kereta dengan kawan kita berdua je, kawan kita tu biasa akan duduk depan kan. Melainkan kalau kau naik Grab car, kalau aku naik Grab car biasanya aku akan duduk belakang. Jadi pada pandangan Rizman agak pelik sebenarnya. Tapi Rizman masa ni dia macam tak nak layan sangat lah. Biar je, sebab benda tak ada kena-mengena dengan dia pun, so dia biarkan je lah. Dan sambil-sambil tu lorong dekat belah di mana kereta Rizman ini berada mula bergerak. Jadinya kereta Rizman pun bergeraklah sikit ke hadapan, sedangkan kereta MIV yang dinampak perempuan misteri tadi tu masih lagi tak bergerak dekat lane kiri tu. Jadi dia gerak sikit sampailah satu tahap. Sekarang ni kereta Rizman dengan kereta MIV tadi tu betul-betul bersebelahan. Maksudnya kereta Rizman, belah kiri kereta Rizman tu betul-betul ada kereta MIV tadi tu. Entah kenapa sekali lagi Rizman dia toleh ke kiri tengok kereta tadi. Dan Rizman waktu ni dia agak terperanjat juga. Sebab apa? Sebabnya dia nampak perempuan yang duduk dekat belakang tadi tu tengah orang kata macam headbanging. Headbanging tu aku rasa dia macam angguk-angguk kepala dia ala-ala macam penyanyi rock tu. Dia tengah angguk-angguk kepala dia dengan sangat pantas. Rizman cakap dia terus turunkan tingkap masa tu and tengok lagi sekali dekat belakang tempat duduk penumpang kereta tadi. Dan dia nampak perempuan tadi masih lagi buat kepala macam tadi. Buat macam kepala ala rock tu lah. Yang dia goyang. Orang kata macam headbanging gitu. Dia goncang-goncang, dia angguk. Rizman dah terdetik dah hati dia. Ni orang ke Britain ni.
atau Rizman dalam hati. Dan tiba-tiba cermin pickup seat ternumpah hadapan Mayvi tadi tu, tiba-tiba driver perempuan tu dia turunkan. Rizman perasan. Dan dia kelihatan driver tadi tu memang merupakan seorang wanita. Driver tadi tu pandang ke arah Rizman, memandang cepat ke arah Rizman dengan riak muka yang agak kelihatan macam curiga. Mungkin perempuan tadi agak curiga sebenarnya sebab si Rizman ni tak habis-habis mengisah kereta dia kan. Yalah kan, mungkin jugalah dia fikir perempuan ni mungkin dia tengah jadi sengaku agaknya. Dah kenapa usah-usah kereta dia kan. Tapi dalam masa sama, Rizman juga curiga dengan penumpang yang ada dekat belakang tu. Dia risau kalau apa-apa jadi dekat pemandu tu sepanjang perjalanan wanita tu ke destinasi dia. Sebab dia tak tahu perempuan tu ke mana. Kemungkinan perjalanan jauh lagi. Buatnya kalau benda tak belakang ni memang betul, bukan manusia dan mengganggu dia dalam perjalanan muslim. Kalau accident, kemungkinan nyawa bayang kan, tak dapat raya esok. Jadi dia fikirkan juga keselamatan pemandu tadi tu. Jadi Rizman terus cakap pada penumpang pemandu tadi tu, wanita tadi tu, jadi nanti berhenti dekat tu Agromall, berhenti dekat Agromall. Dan tiba-tiba line kiri yang mana kereta perempuan tadi ada, line tu dah belum bergerak. Jadi ingat kereta perempuan tu bergerak ke hadapan dah. Dia bergerak tinggalkan kereta si Rizman ni. Okay. Kepada yang siapa yang tak tahu, tapi aku rasa ramai tahu ni, Agromall tu dia arena sebenarnya yang terletak menghala ke utara. Kalau korang daripada utara ataupun korang menghala ke utara, dia dekat dengan Boplane, dia ada satu arena bernama Agromall. Aku kalau nak balik kampung, biasa aku memang suka berhenti kat situ. Sebabnya, first, yang menyebabkan aku suka berhenti kat situ ialah parking dan luas lain. Parking Agromall tu memang luas. Tapi luas tak luas pun, hari raya tetap penuh. Memang tak ada. Okeylah, kita sambung pada kisah tadi. Dipendekkan cerita, si Rizman pun berhentilah rehat di Agromall. Cuma waktu ni Rizman parking agak jauh sikit lah. Kerana parking yang dekat dengan Agromall tadi dah penuh. Tapi Rizman pun tak pastilah perempuan tadi tu sama ada dia berhenti ke tak dekat Agromall kan. Sebab dia cakap begitu je, dia pun tak tahu perempuan tu dengar ke tak dengar. Jadi pun Rizman pun mulalah menapak ke Agromall. Perut dia pun lapar ni. Sebab tadi pun dia buka puasa pun dia makan roti kosong dengan air kotak Milo. Tu je. Okay, sambil Rizman sedang menapak ni, tiba-tiba dia dengar seorang orang perempuan daripada belakang dia memanggil, Abang, kejap bang, tunggu. Dengar saja ada orang panggil dia, Rizman pun tanpa apa-apa syawal sangka, dia pun toleklah ke belakang. Dan dia tak sangka, rupanya yang dekat belakang dia ialah wanita yang bawa kereta Myvi tadi tu. Perempuan tadi parking tak jauh daripada kereta Rizman. Dan perempuan tu, dia segeralah berlari-lari anak menghampiri Rizman. Rizman kata waktu ni jantung dia dah agak berdebar dah. Tapi bukan sebab takut, tapi sebab Rizman kata wanita yang menghampiri dia ni pada mata Rizman Tawa mat, tawa weh, member dah lah solo lagi. Boleh sempat. Tapi sempatlah dia mengerling ke bahagian seat belakang kereta Myvi tadi. Dan wanita misteri tadi masih ada lagi dalam kereta Myvi tadi. Dan bila saja perempuan tadi tu sampai dekat si Rizman, terus saja perempuan tu tanya, Abang nampak apa dalam kereta saya? Terus direct je dia tanya perempuan tadi tu bila dia dah sampai dekat depan Rizman. Rizman perasan jugalah yang gadis ni, muka dia memang agak pucat dan dia seolah-olah menggigit ketakutan. Rizman cakap, jom sekarang ni kita chill dulu. Awak tenang dirikan diri dulu, jom kita pergi sana. Sana tu menuju pada Agromall lah. Diorang pergi dah sana. Diorang pergi ke Agromall tu, diorang duduk lepak dulu, minum-minum dulu. Sambil tu
Sambil itulah mereka berborak-borak. Okey, wanita tadi dia kenalkan dirinya sebagai Mashita. Dia tanya kepada Rizman, awak ada nampak apa-apa ke dalam kereta saya tadi? Sampai awak terjenguk-jenguk macam tu. Soal Mashita. Dan Rizman terdiam sekejap. Nak cakap ke tak Aku tak tahu perjalanan perempuan dia berapa jauh lagi. Dan dia tanya soalan dekat Mashita. Awak ni nak balik mana ni? Soal Rizman. Dan perempuan terjawab, oh, saya ni on the way balik Ipoh. Balas si Mashita. Lah, rupanya Mashita pun orang Ipoh juga. Cumanya, bila ditanya-tanya, kawasan rumah Mashita ni terletak agak jauh sedikit daripada rumah ibu bapa Rizman. Dan Rizman pun cakaplah kepada Mashita, saya bukan nak takutkan awak ya, tapi saya nampak tadi dalam kereta awak dekat seat belakang ada perempuan tahu. Rambut panjang sambil terangguk-angguk kepala macam penyanyi rock. Jelas Rizman. Gadis tadi tu terus je terbelit mata. Aduh, malu raya ni. Janganlah macam ni. Saya seorang je awak dalam kereta. Namun Rizman tetap menegaskan yang dia kepada gadis tadi memang dia nampak ada orang duduk dekat seat belakang. Betul, aku tak tipu. Buat apa aku nak tipu? Aku bukan kenal kau pun, kata Rizman. Cuba yakinkan gadis tadi. Dan gadis tadi jawab, ya, saya tahu awak tak tipu, kata Mashita sambil memulakan ceritanya. Rupanya Mashita pun dalam kereta tersebut, rupanya dia mengalami beberapa gangguan juga sebenarnya. Okey, Mashita ceritakan ketika dia sedang memandu perlahan-lahan daripada Ibido ke Ipoh, dan waktu tu memang dia seorang je. Namun bila sampai saja dekat Gopeng, trafik yang macam Rizman kata tadilah, macam siput. Tiba-tiba si Mashita ni, dia boleh pula terhidu bau wangi dalam kereta dia yang agak menyeramkan bagi dia. Bau yang dia dapat tu, yang dia bau tu, dia bukan daripada bau MBPO kereta dia ke apa, tapi bau tu macam bau bunga. Si Mashita ni dia dah agak seram, sebabnya daripada mana pula bau ni datang ke tengah-tengah highway macam ni kan. Dia dah sampai tu orang kata bulu roma dia dah tegak berdiri dah. Dia pandang kiri, dia pandang kanan, memang tak nampak sesiapa pun. Even kalau dia pandang kat belakang pun memang tak nampak sesiapa. Jadi untuk tenangkan hati dia yang agak gundah gulana tu, dia tak nak layan sangat kalau boleh. Dia connectkan handphone dia ke Bluetooth, sebab dia Bluetooth dalam radio dia, dalam radio dan kereta dia. Dia connectkan Bluetooth ke radio dan kereta dia, dan dia buat panggilan. Dia call mak dia. Dia sembang-sembang lah mak dia untuk redakan dia punya rasa seram dia tu. Dan sambil duduk berborak dengan mak dia, tiba-tiba mak dia tanya satu soalan. Akak ni balik dengan siapa ni? Mashita yang dengar ni pelik lah. Dia tanya balik kepada mak dia, kenapa mak? Dan mak dia jawab, tak ada, dari tadi mak dengar orang duduk gelak-gelak dekat belakang. Siapa tu? Bawa balik kawan ke? Tanya mak Mashita. Tersentak Mashita. Tapi dalam masa yang sama, dia tak nak mak dia risau. Sebabnya menurut Mashita, mak dia ni ada penyakit lemah jantung. Jadi sebab tak nak mak dia risau, jadi dia jawab je lah, ada, tumpangkan dia kejap. Okeylah mak, Mashita nak berhenti rehat jap lah, sakit dah kaki ni mak, jalan jam ni. Saya tak pula manual, dia kata. Jadi dipendekkan cerita, Mashita pun mematikan talian. Jantung Mashita masa tu dicekap memang dah berlegup kencang habis dah. Jadi memang salah, dia kata memang ada benda yang aku tak nampak tengah tumpang dalam kereta aku ni. Makin takut dah, dia kata, fikir Mashita. Dalam masa yang sama, Mashita ada beberapa keping CD bacaan Al-Quran. Jadi dia ambil satu CD tu, dia masukkan salah satu CD tu ke dalam CD player dalam kereta dia. Tapi masalahnya sekarang ni
Masalahnya sekarang ni audio tak keluar. Dia dah adjust volume semuanya, tapi audio langsung tak keluar. Tak ada bacaan surah apa-apa pun yang keluar daripada radio dia. Makinlah dia cuak waktu ni. Sambil tu orang kata bulu roma dia dah makin meremang. Dengan bau wangi tadi pun makin kuat. Dia betul-betul dia boleh rasakan, dan dekat seat belakang dia memang ada seolah-olah ada orang lain tengah duduk. Dan dalam masa yang sama jugalah dia terperasan dekat sebelah kanan dia, dia nampak Rizman ni, kereta, ada satu kereta ni, kereta tu turunkan tingkap. Pemandu kereta tu terjenguk dalam kereta Myvi milik Mashitah ni. Bila Mashitah terpandang saja kereta lelaki tadi tu, yang mana lelaki tadi tu Rizman dah. Dia tengok Mamat ni, tengok dalam kereta aku ni, dia ternampak benda ke? Dan Mashitah tanpa fikir panjang, masa tu juga dia terus turunkan tingkap sebelah penumpang hadapan dia. Dan dia nampak jelas lah muka Rizman. Dan muka Rizman masa tu memang tengah agak pelik. Dia macam tercari-cari benda dekat dalam kereta si Mashitah. Dan bila mereka berdua ada eye contact, Mashitah ada eye contact dengan si Rizman dekat highway tadi tu, dia dengar lah Rizman cakap suruh dia stop dekat Agromall. Jadi Mashitah pun, sebab dia takut sama, so dia memang berhentilah. Dia ambil lah, dia terima nasihat si Rizman tu. Walaupun dia tak kenal Rizman lagi masa tu, dia berhenti dekat R&R Agromall. Itulah kisah seram yang dialami Mashitah sebelum Rizman terjenguk dalam kereta tu. Rizman pula dengar kusyuk tu, betul seram cerita dia ni kan. Dan tiba-tiba Mashitah tanya soalan kepada Rizman, abang boleh tolong Syitah tak? Dan Rizman ni katalah, tolong apa tu? Kalau awak dah minta tolong saya pasal benda-benda gini, saya mengaku sejujurnya saya ni tak pandai sangat awak dalam bab-bab gini awak. Saya pun bukannya ustaz awak, saya ni pekerja bank aja. Dia cakap dekat Mashitah. Dan Mashitah pun cakap lah, awak tolonglah awak, saya tak berani awak tolong masuk dalam kereta tu saya, dan kereta saya, awak tolong baca apa-apa awak. Saya memang takut sangat ni awak. Saya tak ingat ni awak nak baca apa tadi awak. Tolong awak tolong saya awak. Saya minta, saya tolong, saya merayu sangat awak. Tolonglah saya awak. Jadi Rizman pun bila dia dah tengok wanita tu merayu-rayu kat dia minta tolong macam tu, lawa pula tu dia fikir. Jadi dia pun cairlah. Dia pun tak apalah. Dia cakap kepada Mashitah, baik, saya cubalah tolong awak, tapi awak jangan harap apa ya. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Okey, sekarang ni jom kita pergi balik dekat kereta awak. So dipendekkan cerita, dia orang pun kembalilah menapak dekat tempat parking yang mana dia orang letakkan kereta tadi tu. Dan bila sampai saja dekat kereta Mashitah ni, Rizman perasan dekat seat belakang dia dah tak ada dah wanita misteri tadi tu. Dan Mashitah bagi kunci kereta dia kepada si Rizman. Dan Rizman pun perlahan-lahan dia pun pergilah menuju ke kereta Mashitah ni. Hati dia ni sebenarnya tak adalah berani sangat. Dia kata nak tolong je pasal. Jadi terpaksalah kuatkan, kentalkan hati. Sambil-sambil tu dia berdoa lah pada Allah supaya orang kata memberi ke dia kekuatan untuk dia menghadapi segala kemungkinan. Dan dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka pintu kereta, dia masuk dan dia tutup pintu kereta. Sambil dia tutup pintu kereta tu, dan betul lah bab kata Mashitah, bau wangi seakan-akan bau wangi bunga tadi tu masih ada lagi. Dan si Rizman ni dia mula membaca ayat. Dia mulakan dengan membaca ayat Al-Fatihah dan diikuti dengan ayat 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi dan apa-apa sajalah ayat Al-Quran yang dia tahu. Dan bila dia baca, tiba-tiba Rizman merasakan bulu roma dia tiba-tiba berdiri dengan tegak.
tiba-tiba berdiri dengan tegak. Dan bau wangi itu tiba-tiba bertukar menjadi bau yang sangat busuk, seakan-akan bau bangkai. Waktu ni Rizman dia teruskan lagi membaca, sambil tu dia dah mula terbatuk-batuk sebab bau tadi tu memang busuk sampai dia rasa macam nak termuntah. Seolah-olah ada satu bangkai binatang yang mati dalam kereta tu. Dan sambil baca-baca tu, Rizman mula berdialog dengan benda yang ada dalam kereta tu walaupun dia tak nampak. Dia cakap, Bismillahirrahmanirrahim. Aku sambil batuk-batuk dia tu, aku haramkan engkau ganggu perempuan ni. Aku haramkan engkau duduk dalam kereta ni ganggu manusia ni. Aku perintahkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala engkau keluar daripada kereta ni dan engkau balik tempat engkau jangan ganggu sesiapa. Dengan nama Allah aku perintahkan kau keluar sekarang juga. Dia cakap macam tu. Dan dia teruskan lagi lah, ulang-ulang membaca ayat kursi. Dia kata dia membaca ayat kursi je masa ni. Dia berulang-ulang membaca ayat kursi. Makin lama bulu roma dia makin meremang. Dan tiba-tiba sampai satu tahap tu, dia kata sampai hampir 15 minit rasanya, sedar tak sedar hampir 15 minit. Tiba-tiba dia rasa daripada bulu roma dia yang keadaan meremang tadi tu, tiba-tiba terus hilang rasa meremang tu. Dan bau busuk yang ada dalam kereta tu perlahan-lahan lenyap, semakin kurang dan terus bertukar kepada bau wangi. Bau wangi tu bukanlah bau wangi macam bunga tadi tu, tapi bertukar pada bau wangi kereta, iaitu bau, orang kata bau MBV lah, bau wangi kereta tu. Dan bila dah bertukar kepada bau wangi tu, bau MBPO tu, dan dia rendah rasanya benda tu tak ada lagi dalam kereta wanita itu, dia pun masukkanlah kunci ke dalam lubang kunci kereta tu dan dia start hidupkan enjin kereta dia. Dan bila dia hidupkan enjin kereta dia, segala komponen elektronik dalam kereta dia pun menyala lah. Enjin menyala, enjin berbunyi, radio pun menyala. Dan bila radio tu menyala dan terus radio tu memutarkan bacaan suci surah Al-Fatihah dan disambung pula dengan surah Al-Baqarah. Maksudnya radio tadi tu kembali berfungsi balik seperti biasa. Dan Rizman pun bukalah pintu kereta. Dia pandang kepada Masyitah. Masyitah pandang dia masa tu, dan dia cakaplah kepada Masyitah, Cik, saya rasa kereta awak ni dah okey dah ni. Masyitah pandang dia. Masyitah tanya dia, betul ke bang? Saya rasa okey dah ni, sebab radio awak pun dah bunyi balik. Dan tadi awak kata ada bau wangi kan, bau wangi campuran tu. Bau wangi tu pun dah tak ada awak. Saya rasa dia dah keluar ni. Sebab tadi masa first saya masuk, bila saya start membaca, memang saya rasa meremang. Bila saya terus dan saya cuba suruh dia keluar, selepas beberapa minit tu yang awak nak tengok saya bercakap seseorang tu, dan bila saya terus baca, tiba-tiba saya rasa bulu roma tu semua dah meremang dah. Saya rasa benda tu dah keluar daripada kereta awak. Jadi saya rasa dia dah keluar ni. Tak apalah, awak jangan risau. Jadi sekarang ni perempuan tu katalah, awak pasti InsyaAllah pasti. Dan perempuan tu pun okey lah. Dia orang borak-borak sikit nak tenangkan diri kan. Perempuan tadi tu still lagi dalam keadaan ketakutan. Jadi mereka pun borak lah sikit-sikit. Daripada situlah, dan sebelum mereka bertolak pulang ke Ipoh, mereka sempatlah bertukar nombor telefon. Wah, sempat lagi tukar nombor telefon Dan mereka pun mulalah perjalanan pulang. Dan mereka ni tak adalah bergerak sekali. Pasal atas highway kan, susah nak bergerak sekali walaupun dia orang menuju ke tempat sama. Dipendekkan cerita, akhirnya Rizman selamat tiba di rumah ibu bapanya. Dan bila saja dia tiba dekat rumah ibu bapanya, hati dia terdetik. Dia nak kontak wanita itu. Dia nak tanya sama ada wanita tadi tu dah selamat sampai ataupun belum. Dan bila saja dia ambil telefon dia buka telefon dia, alangkah bahagianya dalam hati dia. Sebab dia nampak ada satu, sebab nombor wanita tadi tu, nombor Masyitah,
tertera dekat skrin handphone dia, yang mana Masyitah tu dah WhatsApp dia dulu. Masyitah dah cakap yang dia baru saja sampai kat rumah, dan dia ucap banyak-banyak terima kasih dekat Rizman. Dan Masyitah cakap dia rasa tenang betul sepanjang perjalanan tadi, dan dia rasa macam memang tak ada sesiapa lagi dah yang ikut dia pulang ke rumah. Jadi Rizman pun balaslah sama-sama, dan sambil-sambil tu ucapkanlah selamat Hari Raya apa benda semua kan. Jadi itulah kisah yang berlaku kepada Rizman apabila dia bertemu dengan Masyitah pada malam raya pada tahun 2017. Dan Rizman cakap itulah kisah yang paling dia tak boleh lupakan. Dan kisah tu sekarang ni, walaupun dah beberapa tahun berlalu, dia masih segar dalam ingatannya. Sebab apa? Sebabnya rentetan daripada peristiwa seram tersebut yang menyebabkan itulah pertemuan pertama antara dia dengan Masyitah, yang mana pada waktu ini, pada sekarang ni, dia dan Masyitah bergelar suami dan isteri, dan mereka sudah 3 tahun pun mereka bergelar sebagai suami dan isteri. Dan sepanjang tempoh perkahwinan mereka tu, mereka telah pun dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata. Alhamdulillah, happy ending. Tak sangka Rizman kata dia bertemu jodoh macam tu. Dia tak kenal perempuan tu, dia jumpa jodoh dia dekat highway saja. Tak pernah kenal pun sebelum tu. Tapi sudah sebab jodoh kan, Allah Subhanahu Taala kata dah jodoh, memang tak ke mana. Akhirnya daripada peristiwa seram tersebut, Rizman dan Masyitah akhirnya telah pun melangsungkan perkahwinannya pada 3 tahun lepas kan. Jadi anggaran pada tahun 2019 gitulah mereka melangsungkan perkahwinan mereka. Macam mana mereka boleh melangsungkan perkahwinan? Macam mana mereka boleh menjadi suami isteri? Wallahu alam. Rizman tak ceritakan pula, dan aku yakin kalau Rizman ceritakan panjang lagi kisah ni, dan aku mungkin takkan bacakan dalam kisah ni lah, sebab ini kisah seram, bukan kisah romantik. Jadi itu sajalah kisah yang Rizman nak ceritakan. Itu sajalah kisah daripada Rizman. Aku harap korang terhibur, dan di kesempatan ini aku dah ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada korang semua. Sebab aku pun, walaupun aku rasa aku ni masih agak baru lagi, jadi bila baru lagi dalam bidang orang kata content creator dekat YouTube ni, memang banyaklah kelemahan aku yang dalam penceritaan aku. Jadi tak apalah, Hari Raya pun dah tiba, maka selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan kepada yang masih lagi mencari jodoh tu, mungkin raya ni korang boleh cuba-cuba try cari jodoh. Mungkin boleh try tegur siapa-siapa, mungkin anak jiran ke siapa-siapa je lah yang korang kenal. Tapi niat satulah, niat tu kena betul. Memang nak cari jodoh, bukan saja nak try awet ke apa ke, saja nak try suka-suka ke, bukan. Niat cari jodoh pada Allah, InsyaAllah boleh jumpa. Contoh macam Rizman ni, dia jumpa Masyitah tu atas highway je, dan sedekah dia, itu jodoh dia rupanya. Daripada kisah seram dah jadi kisah romantik. Jadi orang kata sambil-sambil mencari jodoh tu, kita iringi jugalah usaha kita dengan doa supaya orang kata jodoh kita tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi itu sajalah kisah untuk malam ni. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam daripada saya, Kisah Waktu Malam.